أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Syukur kepada Allah SWT. Malam ini kita meneruskan lagi pembacaan kitab Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Imam Syafi'i. Kita masih lagi dalam bab berkaitan dengan perempuan-perempuan yang diharamkan dikahwini. Kita dah sebutkan banyak ayat Al-Quran. Dan hari ini ada lagi, iaitu nombor 4 ya. Nombor 3, ibu mertua. Di antara wanita yang diharamkan kita menikahinya ialah ibu mertua. Kalau anaknya dah jadi bini kita, mak boleh dinikah lah. Walaupun anaknya dah dicerai kita, ataupun mati, maknya tetap mertua kita. Tetap haram kita nikahinya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kita si batal layak semayang. Apa dalilnya? Dalil dalam surah An-Nisa ayat 23. Wa ummahatu nisaikum. Dan haram juga dikahwini ibu-ibu kepada istri kamu. Ibu kepada istri kamu. Haram juga kita menikahinya. Haram juga dikahwini semua nenek istri. Punya masih ada nenek, kita nak nikah boleh je. Moyangnya. Untuk di segi hukum lah, nenek moyang dah tua dah nak. Tapi di segi hukumnya, mun nenek yang masih ada, kita cerai cucunya, kita nikah nenek boleh. Atau moyangnya tua daripada nenek, sampai kebah lah, sampai kebah. Dari mak kita, nenek kita. Siapa? Ya. Boleh. Dia beradik dengan nenek si boleh juga. Mak menakan si boleh juga. Mak menakan bini kita si boleh kita nikahkan. Kalau lah bini kita masih ada. Kalau bini kita dah si ada lagi boleh. Ayah mak menakan. Tahu nak buahnya. Tapi kalau maknya, neneknya, moyangnya, boleh. Semua itu boleh. Buktinya Allah mengatakan tadi, wa ummahatu nisaikum. Surah An-Nisa ayat 23. Ketiga-tiga golongan yang disebut di atas haram dikahwini. Sebaik sahaja berlangsungnya akad nikah. Kita berakad nikah dengan anaknya. Lepas akad nikah, haram semua sidak yang kita nikahi. Maknya, neneknya, boleh. Start daripada kita akad nikah. Sama ada berlaku persetubuhan selepas akad ataupun tidak. Walaupunnya belum bersetubuh. Nyakat ya, dan mengharamkan kita nikah dengan mak dua nenek. Walaupunnya belum tidur samalah. Sekiranya akad nikah dengan salah seorang daripada golongan tersebut dilangsungkan, akadnya adalah terbatal. Punya nikah juga dengan neneknya tu. Akadnya si pakai. Akadnya terbatal dengan sendiri.
haram lah hukumnya. Sama macam nikah adik-beradik lah. Kita adik-beradik, mak lain mungkin, cik kenal, tiba-tiba nikah. Bapak kita nikah di Sabah seorang, ada bini, ada anak. Mak kita Sarawak, pergi kerja di Sabah, nangga kaca, tepikat, bercinta, dia nak kahwin. Tiba-tiba sebelum kahwin tahu bahawa itu adalah dia beradik kita mak lain. Andainya telah akadnya terputus terus. Dia boleh dah beranak, maka anaknya nama anak syubhah. Kalau dalam Islam disebut anak syubhah. Karena si tahu si berdosanya. Dah beranak baru tahu bahawa tu adik-beradik semak atau sebapak. Adik semak mungkin cepat kita tahu kerana ben tak nak. Tapi kalau adik-beradik sebapak, adik-beradik semak, bapak lain, mungkin bennya lain. Maka apabila tahu masa saya, automatically terbatallah akad nikahnya. Sama macam Datuk dek. Okey. Sekiranya kita tahu bahawa itu adalah neneknya, maka terbatal akad nikah itu. Baik, itu yang ketiga. Ibu kepada isteri kita sama ada neneknya atau moyangnya. Yang keempat, anak perempuan kepada isteri. Anak tiri lah. Kita nikah dengan seorang perempuan janda dan dia ada anak dengan orang lelaki lain. Kita nikahnya. Anaknya kan jadi anak tiri kita. Nah, boleh sih kita nikah anak tiri. Nikah dengan mak juga, nikah dengan anak juga. Boleh. Anak perempuan kepada isteri, anak tiri, anak tersebut diharamkan berkahwin dengan bapa tirinya. Haram menikah dengan bapa tiri. Kena anak tersebut diharamkan berkahwin dengan bapa tiri selepas bapa tirinya syaratnya nyetubuhi maknya. Muakad, akad aja belum diharamkan. Nya akad. Pagi, petang dicerainya bininya. Si sempat tidurnya 2 malam. Esoknya nikahkan anaknya. Boleh? Karenanya belum disetubuhi. Munya dia disetubuhi, tidur dia malam. Yang nak cerai esok, anak jadi anak tirinya. Si bolehnya nikah. Kerana maknya sudah disetubuhi. Monok tadi dengan mak bini kita, mak mertua kita, si perlu setubuh. Akad terus haram. Beza dengan anak tu, anak tiri. Akad belum haram. Setubuh dengan maknya baru haram. Anak tiri. Okey, anak tiri. Kerana anak tiri itu si batal sembahyang. Okey, yang dikira macam anak kita, anak tiri. Dalam Islam anak tiri sama macam anak sebenar. Okey, sama. Dengan bapa tiri selepas bapa tiri bersetubuh dengan ibunya. Buktinya ayat Al-Quran surah An-Nisa juga ayat 23 dek sambung. Warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Ayat bunyi ayat. Apa artinya? Dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan anak-anak tiri kamu perempuan yang dalam jagaan kamu daripada isteri-isteri yang telah kamu campuri. Setubuhilah, campuri maksudnya. Anak tiri. Okey.
Tetapi kalau kamu belum mencampuri isteri-isteri itu tadi dan kamu telah menceraikan mereka, maka tiadalah salah kamu berkahwin dengan anak-anak tiri kamu itu. Yang nikah dengan perempuan itu ada anak dengan laki dulu, anak tiri, anaknya anak tiri kita. Yang kahwin perempuan yang pagi, petang ke 5 cerai. Ini. Sedangkan belum disetubuhi. Maka belum disetubuhi, makanya boleh nikah dengan anak tirinya. Si adik nikah mak, nikah anak tiri. Boleh. Di segi hukumnya boleh. Tapi kalau berlaku memang jadi pemusuhan, tak? Kalau berlaku kedaya memang jadi dianuk orang lewat, jadinya ya kepak mak anak. Jadi orang akan anuk, orang akan anuk. Okey, orang akan mencemuh kita. Tapi di segi hukum boleh. Macam Nabi kita nikah dengan menantu angkatnya. Nabi kan ada anak angkat nama Zaid bin Harisah. Sebelum turun ayat melarang ngebin anak angkat dengan bapa angkat, Nabi nikah binnya Zaid bin Muhammad. Bila turun ayat Quran melarang, maka Nabi pun tukar balik namanya Zaid bin Harisah, bapa asalnya. Nabi padunya dengan seorang sepupu Nabi nama Zainab binti Khuzaimah, mesti silap saya. Zainab binti Khuzaimah. Tapi ini dua semua baik. Mau nikah tak? Kerana malu dengan Nabi madu tak nak. Tapi ini dua si baik. Zainab binti Khuzaimah pun ngagak Nabi, ya Rasulullah, aku nak bercerai lah dengan Zaid. Kena nyajai kan? Si ada nyajai, nyabain. Cumanya aku si suka, si cinta. Maka nyedua aku bercerai. Turun ayat Quran, nyuruh Nabi nikah dengan bekas menantu angkatnya. Nabi terkejutlah kerana masyarakat masa jahiliyah Quraisy menganggap anak angkat sama macam anak benar, dibin, diwarisi harta dan sebagainya. Allah turun ayat membatalkan anak angkat si boleh dibin dengan bapa angkat. Apa tujuan Allah nyuruh nikah? Untuk membatalkan sistem anak angkat ala musyrikin Mekah pada masa Quraisy. Bikin itu nampak macam balik lagi. Kadang-kadang anak angkat dibin dengan bapa. Jahiliyah ya. Dah dihapuskan ya sistem ya. Sesuai dengan Islam. Karena dalam Islam anak angkat mesti dibin dengan bapa asalnya. Siapa bapaknya? Kafir ke Islam sih peduli bin. Tapi kita di Malaysia tu bin Abdullah. Boleh juga lah bin Abdullah. Tapi kira itu Majlis Islam dah membenarkan bin dengan bapa asalnya. Mau bapa asalnya Cina, Chong, bin Chong lah. Okay. Maka Nabi tadi nikahlah dengan bekas menantu angkat. Bisin sidak Quraisy pada masa Muhammad tu lebih wajah dan sebagainya. Okay. Tapi Nabi ngadu dengan Allah, ya Allah, aku dicemoh oleh kaumku disebabkan oleh Allah madah, biarlah sidak. Tu hukum aku. Aku nak menghukumkan, aku nak membatalkan hukum sistem anak angkat ala kafir Quraisy pada masa kepada sistem anak angkat yang dibolehkan Islam. Okay. Islam sih melarang angkat anak. Tapi
ikut sistemnya lah, ikut cara yang dimau oleh Islam. Satu, saya boleh diben. Kedua, saya boleh nikmat pesaka. Kita matinya saya boleh ambil pesaka. Saya boleh diben tadi. Kemudian kita boleh nikah dengannya. Kita boleh nikah dengan anak angkat kita. Jadi 3 ya. Sanggup 3 ya, okey. Jaga aurat menyempuan, nyediam dengan kita. Nyesip tudung lah rumah. Akan berosanya. Kerana ya bukan bapaknya, bapak angkat. Orang sudah anggapnya macam anak kumpul. Anggapan kau isi pakai. Yang dipakai hukum Allah. Ya cuma anggapan kita di mulut kita aja. Keturunan tetap bukan keturunan kita. Jadi Islam dalam masalah itu tegas. Okay? Ya sebabnya Nabi disuruh nikah dengan bekas menantu angkatnya, tujuan untuk membatalkan sistem anak angkat yang dilakukan oleh musyrikin, orang musyrik Mekah pada masa yang menganggap bahwa anak angkat adalah anak sebenar. Itu salah. Okey. Baik. Adapun untuk anak tiri. Anak tiri macam anak kita hukumnya. Kita boleh nikah dengannya dan buka tudungnya pun boleh depan kita, tidak masalah. Kenanya anak kita walaupun anak tiri. Buka tudung depan kita di rumah boleh. Berlainan dengan anak angkat tadi. Jadi Allah madah, apa kata Allah tadi? Dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan anak-anak tiri perempuan yang dalam jagaan kamu daripada isteri yang telah kamu campuri, setubuhi, syaratnya. Tetapi kalau kamu belum mencampurinya, belum setubuhnya, isteri-isteri kamu itu dan kamu telah menceraikan mereka, maka tiadalah salah. Allah ada. Tiadalah salah kamu berkahwin dengan anak-anak tiri kamu itu kalau belum bersetubuh dengan maknya. Syarat itu. Pengharaman berkahwin dengan anak tiri tidak hanya terhad kepada mereka yang tinggal bersama dengan ibunya sahaja, tetapi juga kepada anak tiri yang tinggal jauh dari ibunya. Walaupun anak tirinya si diam dengan kita bapak tirinya. Nak diam dengan kita okeylah. Nak diam dengan rumah lain pun sama juga. Si boleh kita menikahinya setelah ibunya disetubuhi. Karena anak tiri dalam Islam dia anggap anak kita. Dia anggap anak kita. Cumanya si boleh mewarisi harta sahaja. Di segi hukum auratnya apa semua sama macam anak kita, antara pusat dan lutut. Baik. Kemudian disebutkan perkataan dalam jagaan kamu di ayat tadi hanyalah untuk menerangkan kebiasaan yang berlaku kepada anak tiri, yaitu mereka dipelihara dan tinggal bersama bapa tirinya. Sebab ya Allah nyebut dalam ayat tadi, anak tiri yang tinggal bersama kamu, bukan erti nak si tinggal dengan kita ya boleh kita nikahnya, sama juga si boleh. Cuma kebiasaannya orang perempuan janda kita nikah, pastilah anaknya ngikut maknya. Jadi dalam jagaan laki tadi, bapa tirinya, ya kebiasaan berlaku. Begitu juga seorang wanita diharamkan berkahwin dengan bapa tirinya. Bukan aja orang laki si boleh nikah dengan anak tiri. Perempuan pun si boleh nikah dengan bapa tirinya. Si boleh nikah dengan bapa tirinya. Mak kita si boleh nikah dengan mak tiri kita. Perempuan pun si boleh nikah dengan bapa tirinya. Sama lah. Orang lelaki perempuan hukumnya sama. Suami anak perempuannya, menantu lelakinya pun si boleh juga. Suami kepada anak perempuan, menantu kita.
si boleh kita nikah dengannya. Anak tirinya dan bapa mertuanya, dua-dua si boleh. Anak tiri dan bapa mertua, menantu, bapa tiri, semua si boleh dinikah. Semua si boleh dinikahi. Apabila dah berlaku tadi persetubuhan. Baik, haram kerana habislah kita berkaitan dengan tiri. Kemudian haram kerana susuan. Kita ada anak, bini kita mungkin sakit, dapat nyusu anaknya. Kebetulan ada kawan kita bawa kawan anak juga, ada air susu. Kita nyuruh anak kita disusu oleh perempuannya. 5 kali kenyang, automatically anak kita jadi anaknya. Namanya anak susuan. Ya, ada hukum dalam Islam, anak susuan. Terdapat 7 golongan wanita yang diharamkan berkahwin kerana susuan. Kerana susuan. Kuat, power susu. Anak orang jadi anaknya. Kuat. Susu perempuan. Bapak jadi bapak susuan. Bila bapaknya nyusunya. Hukumnya dalam Islam, apabila bini kita menyusu anak orang, automatically bapaknya jadi bapak susuan. Kena air susu perempuan yang datang dari sini. Kan datang daripada hasil perkahwinan. Perempuan nak masih darah, ni ada air susunya. Apabila dia berlaki, yang mengandung, air susunya penuh. Artinya ada kaitan dengan laki. Tanpa lakinya, nyasat ada air susu. Makanya apabila anak jadi susunya, nyata perempuannya jadi mak susuan, lakinya jadi bapak susuan. Automatically sebenarnya. Jadi kena bapaknya jadi hukumnya. Anak susuan tak sama. Macam cumanya sih boleh mempersakai harta aja. Hartanya sih boleh mempersakai. Kita nak berinya sebagai wasiat hadiah boleh. Baik. Al-Quran hanya menyebutkan 2 golongan saja. Bakinya disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. 7 golongan itu adalah 1. Ibu susuan. Si boleh kita nikahnya. Nabi Muhammad dulu ada ibu susuan 2 orang. Ummu Aiman dengan Halimah Sa'diyah. Kena Aminah masa saya si dapat menyusukan anak-anaknya. Maka diberi susuan kepada Halimah daripada kampung Bani Sa'diyah. Jadi namanya Halimah As-Sa'diyah. Seorang lagi Ummu Aiman yang ikut Nabi dengan maknya pergi ke Madinah. Kan maknya mati di Madinah. Mak Nabi kan mati di Madinah. Sebab ya kubur Aminah ya antara Mekah dengan Madinah. Dalam perjalanannya nak pergi ke Madinahnya meninggal. Maka dimbak oleh Ummu Aiman tu pergi ke kampung Bani Sa'diyah. Maka ada seorang perempuan miskin ya, namanya Halimah. Maka disuruhlah Nabi tadi disusu oleh Halimah ya. Setelah Halimah yang menyusui Nabi, berlakulah keajaiban. Sidaknya jadi ternakannya jadi menjadi hasil ternakan, akhirnya jadi orang berada lah sidaknya, berkahnya sidaknya menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama, ibu susuan iaitu ibu yang menyusukan kamu. Turut diharamkan ialah ibu kepada ibu yang neneknya. Mak kepada mak susuan kita ya. Jadi nenek kita aja. Nenek susuan namanya.
Nenek kepada ibu susuan, setelah ibu dan nenek kepada ibu susuan sebelah bapak. Dua-dua. Sebelah bapak, sebelah lakinya. Laki mak susuan kita dek. Maknya sama juga. Si boleh kita menikahinya. Karenanya bapak menakan, mak menakan susuan kita. Si boleh. Baik. Tetapi kamu boleh berkahwin dengan adik-beradik perempuannya yang lain karena mereka tidak menyusu dengan ibumu. Mun sebelah kita tu boleh nikah. Saya ada 3 orang adik-beradik. Yang nyusu saya seorang dengan perempuannya. Saya ajak haram dengan perempuannya nikahnya. Tapi adik-beradik saya tapi anak-anak perempuannya haram dengan saya. Kenanya adik-beradik susuan. Tapi adik-beradik saya faham sih? Adik-beradik saya yang belah nak nyusu aja dia. Belah biak nak nyusu dengan mak susuannya. Semua keluarganya jadi keluarga susuan. Adapun sebelah adik-beradik nak nyusu teh, saya dah kena mengena. Okey, saya dah kena mengena. Dan syaratnya lagi mesti 5 kali kenyang. Nenek nak biar selalu nenek kan ya tidur. Apabila tidur, erti kenyang dah ya. Ya, sekali kenyang dah. Udah tengah malam, bangun lagi. Nak nyusu lagi. Tertidur lagi, dah 2 kali kenyang. Dikira macam ni. Sampai 5 kali kenyang, maka confirmlah ya jadi anak susuan dan ibu jadi ibu susuan. Anak-anak ibu susuannya jadi adik-beradik susuan. Laki ibu susuannya jadi bapak susuan. Nenek ibu susuannya jadi nenek susuan kita. Ada belah kita tu nak nyusu tu, si ada kaitan, boleh nikah. Adik kita nak nikah dengan adik-beradik susuan saya, boleh. Kerana saya dah kena mengena, bukannya nyusu. Okey. Tapi nak sebelah mak susuan teh, kesemua jadi di keluarga kita. Bapak jadi bapak susuan, adik-beradik jadi beradik susuan. Mak menakan jadi mak menakan susuan, nenek jadi nenek susuan. Semua jadi susuan. Anak saudara, anak adik-beradik susuan kita ya. Anak buahnya jadi anak buah susuan kita. Semua jadi lengkap, jadi susuan, si boleh nikah. Ibu Halimah nak nyusu Nabi ya. Bila dia dah tua, udah Nabi dah, masa Nabi nyusunya, Nabi kan kecil, baby. Belum ada agama Islam yang dibawa oleh Nabi, kan belum. Nabi belum jadi Nabi. Nabi masa saya jadi Nabi umur 40. Masa saya nyusu nyari baby. Apa agama Halimah tu? Halimah tu katanya penyembah berhala. Kerana belum ada agama Nabi Ibrahim masa saya. Tapi agama Nabi Ibrahim pada masa saya sudah terpengaruh dengan penyembahan berhala dan menyelewenglah. Sebab di sekitar Kaabah ada 360 ikut berhala. Sebelum Nabi masuk ke Mekah membersihkan berhala ya, 360 berhala. Banyak. Kerana orang Quraisy semua nyembah berhala pada masa saya. Dah Abu Lahab, dah Abu Jahal, dah Abu Sufyan, dah Abu segala macam Abu lah. Semuanya sedaya bukan Islam. Bila Nabi orang Islam dapat nawan Mekah, maka Nabi suruh bersihkan Mekah dan sekitarnya termasuk dalam Kaabah daripada berhala-berhala. Alhamdulillah sampai ke kini tu saya ada lagi berhala. Baik, kemudian kita lihat lagi
Jika kamu menyusu dengan ibu perempuan tersebut, kamu diharam berkahwin dengannya. Dan dengan semua adik-beradik perempuan mak susuan kita dek. Bapak mak menakan susuan kita. Semua jadi keluarga kita. Itu saya mikir, kuat nak kuasa susu tu. Susu kuat kuasanya, Pak. Nak bukan ada kaitan darah kita, automatically jadi beradik hanya kerana nyusu 5 kali kenyang. Artinya air susu yang membentuk peribadi kita. Air susu ibu yang membentuk peribadi kita dan kontak dalaman kita dengan mak kita. Kuat. Tapi sayanglah orang bini itu suka beri susu tin. Jadi anaknya condong ngetin. Susu lembu lah. Padahal kita naga kini itu di barat dan dah kembali kepada susu-susu ibu, digalakkan. Ada satu pertubuhan menggalakkan untuk supaya anak-anak diberi susu ibu. Karena hubungan batinnya kuat, nya akan menyayangi maknya. Itu kita naga anak-anak banyak dahaka dengan mak bapak segala macam. Kadang-kadang saya fikir mungkin salah satu sebabnya itu minum susu sapi. Muda besar, okey, minum susu sapi. Maksud saya nyagi baby. Dari mula lahir sampai 2 tahun. Yang wajib nyusukan 2 tahun dalam Quran. 2 tahun dari sejak lahir sampai umurnya 2 tahun, wajib nyusu mak bapak maknya. Kalau dalam Islam, kalau suaminya si ngizinnya menyusukan anaknya dengan susuan selain daripada maknya, sih boleh. Haram hukumnya. Karena keputusan tangan suami di segi ya. Beri susu. Kau susu ada, air susu ada. Si ada sakit, air susu banyak. Apa kena si mau nyusu? Oh, nak jaga body. Ada setengah, ada sembilan. Nak jaga body supaya tetap fit. Menyusu ya, mungkin membuat jadi si fit badan dan sebagainya. Iya, alasan biasa. Alasan si masuk akal. Jadi dalam Islam sampai susu ya disebut dalam Quran. Ar-rada'ah, rada'ah bahasa Arab itu susu. Fi haulaini kamilain. Wa tarda'unahu fi haulaini kamilain. Hendaklah kamu menyusukan anak kamu itu dengan susuan ibunya 2 tahun. Kau hanya ibu 2 tahun. Kecuali kalau ibunya sakit, saya dapat. Hanya boleh diberi susu dengan, sebab ya zaman Nabi dulu, maknya yang si dapat nyusu, diberi susu dengan perempuan lain. Yang si di Arab kan banyak susu kambing, dan yang si beri susu kambing. Susu unta ada, susu kambing ada, susu sapi ada. Saya ada nyusu dengan kambing kau nak? Nah, saya ada. Sini nyusu perempuan lain. Macam Nabi dek, nyusu dengan Halimah Sa'diyah, dengan Ummu Aiman. Padahal Nabi banyak kambing. Datuk Nabi Abdul Muttalib banyak kambing. Lepas tu perah je lah susu kambingnya beri dengan Muhammad lagi kecil. Tapi karena susu mak atau susu manusia membentuk pribadi, menguatkan hubungan batin. Sebab ya Nabi sayang dengan mak susuannya. Bila mak susuannya masuk Islam, Nabi dah jadi Nabi, yang agak Nabi di Madinah, yang nak mengisytihar, nak masuk Islam, nya pun dah tua masa saya. Yang pada Rasulullah yang nak masuk Islam, Nabi pun nunggahnya peluh mak susuannya. Nabi madah tu ibu susuan aku yang menyusu aku dari kecil. Hari tu nya masuk Islam. Dia dah tua lah. Yang masuk Islam.
Maka di Sia hukumnya, boleh sih kita beri susu anak kita dengan perempuan bukan Islam? Boleh, Pak Nabi dek. Boleh sih, boleh. Kata kita ada kawan perempuan Islam, perempuan yang non-Muslim, yang kebetulan bawa beranak. Bini kita siapa nyusu, kita suruhnya nyusu anak kita. Boleh, si dia larang dalam Islam. Akhirnya makan babi, ada babi dalam susunya. Si ada lah. Si ada kedai. Okay. Sama aja orang derma darah, orang kafir derma darah kita. Darahnya kan ada babi dah. Boleh sih? Boleh. Darahnya. Okay. Saya ada kena mengena. Okay. Dengan babi makannya tadi. Allah maafkan. Dibolehkan. Okay. Itu yang berlaku pada ibu susuan tadi. Pengharaman berkahwin dengan ibu dan adik-beradik perempuan susuan adalah berpandukan firman Allah Ta'ala. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Arda'nakum ya. Wa akhawatukum minar rada'ah. Rada'ah tu susuan lah artinya. Dan diharamkan kamu berkahwin dengan ibu-ibu yang menyusukan kamu. Dan saudara-saudara iaitu adik-beradik perempuan kamu yang sesusuan. Jadi terang dalam surah An-Nisa ayat 23 juga tadi. Allah sendiri yang mengharamkan. Allah sendiri yang mengharamkan. Ulama semua sepakatlah. Karena apabila ayat Quran, siada perselisih faham antara ulama. Ayat Quran terang-terang udah ngatur masalahnya. Okey. Karenanya qat'i nyebut hukum yang hukum qat'i. Hukum yang udah ditentu oleh Allah. Siada khilaf antara mazhab. Cuma mazhab khilaf dalam berapa kali susuan kalau baru jadi anak susuan. Ada yang kata 5, ada yang kata 3. Ada yang kata 3 juga. Okay. Tapi apapun yang penting 3 atau 5 asal ambil etik puas minum sampai dia tertidur, artinya puas lah. Apabila dia nyusunya lalu tertidur, jadinya kenyang. Maka dianggap satu kali kenyang. Okay. Yang hanya tengah nyusu cabut kita. Nyalung kenyang, nangis biarnya kenyang. Nyusu bawa dikira 1. Baik. Yang ketiga, anak perempuan kepada adik-beradik lelaki susuan. Jadi boleh kita nikah. Anak perempuan kepada adik-beradik perempuan susuan, anak buah susuan kita, boleh kita nikahnya. Ibu saudara susuan, dia beradik dengan mak susuan kita ya. Iaitu adik-beradik susuan dengan bapakmu. Ibu saudara susuan, iaitu adik-beradik susuan dengan ibumu. Sama juga, adik-beradik bapak susuan kita pun boleh kita nikah dengannya. Ada orang nanya, bila aja bapaknya beri susu? Kan pada saya tadi. Walaupun orang lelaki saya ada pernah beri susu kan dengan anak. Yang terlibat sih dalam susu. Terlibat orang lelaki. Mesti kadang nikah dengan orang lelaki. Ni ada air susunya. Air susu datang di sini. Okey, ada. Maka disebabkan pernikahan, persetubuhan dan yang ngandung air susu jadi terit ke diri. Orang dah bini tahulah nak. Masa bunga-bungas kadang-kadang anak pertama nak air susu yang menjadi aja terit. Kadang-kadang terpaksa bapaknya ngisap dulu. Sakit gila, terit gila. Banyak air susu. Masya Allah, subhanallah. Takjub kekuatan
hamil perempuan hamil apabila dia beranak, air susunya jadi penuh. Dari sini datang. Masya Allah, subhanallah. Betapa hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala mencipta air susu. Oleh kerana air susu yang Allah yang mencipta, yang membuatnya penuh, maka Allah beri rezeki kepada anak kita yang tadi. Walaupun mak bapaknya miskin, saya dah beli susu botol, tapi susu maknya ada. Allah nak nyuruh supaya anak ya nenen dengan susu maknya dari mula lahir sampai 2 tahun. Akak ya nak beri susu botol berilah umur 3 tahun. Jangan masa lahir dan 2 tahun. Jangan. Yang mempengaruhi jiwa anak. Mempengaruhi jiwa anak dan kontak batinnya dengan maknya si kuat. Si kuat. Ya mungkin berlaku zaman moden gini itu, anak banyak dahaka dan sebagainya. Anak si menghormat orang tua, munuh orang tua, nampak orang tua, macam-macam kes mahkamahnya. Kenapa? Mungkin salah satu sebabnya adalah ya si ada kontak batin yang kuat antara anak dengan ibu bapaknya disebabkan susu itu. Wallahu a'lam. Baik, Rasulullah menjelaskan perkara tersebut dengan sabdanya, "Innar rada'ata tuharrimu ma yuharrimu minal wiladah." Sesungguhnya penyusuan mengharamkan apa yang haram dengan sebab kelahiran, keturunan. Sama. Adik-beradik kandung dengan adik-beradik susu sama tarafnya di segi keturunan. Si batal semayang, si boleh nikah dengan adik-beradik susuan kita, dengan mak susuan kita, dengan mak menakan susuan kita, dengan bapa susuan kita, dan dengan anak buah susuan kita, semua si boleh. Ia jadi macam adik-beradik kandung hukumnya. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW bersabda tentang anak dengan sebab tadi tentang anak perempuan Hamzah, la tahillu li yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab ya bintu akhi minar radha'ah. Dia tidak halal bagiku, diharamkan dengan sebab susuan apa yang diharamkan dengan sebab keturunan. Dia adalah anak perempuan saudara susuanku. Itu yang berlaku. Hamzah bapa saudara Nabi nya ada adik-beradik susuan. Jadi Hamzah disuruh nikah dengan Hamzah atas sih boleh. Kenapa? Karenanya adalah adik-beradik susuan aku. Ya dalil hadis Nabi, hadis Bukhari nombor 2502, hadis sahih. Begitu juga dengan seorang perempuan, dia diharamkan berkahwin dengan bapa susuannya, anak susuannya, adik-beradik susuan, anak saudara susuan, adik-beradik susuan bapaknya, dan adik-beradik susuan ibunya. Semua si boleh nikah. Ini dah jadi adik-beradik kita macam keturunan. Macam adik-beradik kandung. Adik-beradik susuan tu hukumnya sama macam adik-beradik kandung. Cuma sikit yang saya dapat. Si boleh nerima pesaka. Ya aja. Nak lain sama. Nak lain sama. Nerima pesaka aja si boleh. Haram berkahwin dengan susuan disebabkan hubungan perkahwinan. Ibu mertua susuan, cik boleh juga. Iaitu ibu yang menyusukan isteri kita. Isteri kita pernah nyusu dengan seorang perempuan. Maknya, mak bini kita mertua kita dipanggil mertua susuan. Sama juga, cik boleh kita nikah dengannya. Anak tiri susuan sama juga.
Iaitu perempuan yang disusu oleh isterimu tetapi dari susu suami yang lain. Sama juga. Isteri bapa iaitu ibu tiri, susuan. Isteri kepada bapa susuan yang kamu menyusu dengan istrinya yang kedua. Bapa susuan kita ada 4 orang bini. Yang nyusu dengan kita nak pertama dia. Yang menyusui kita. Walaupun yang menyusui kita cuma bini bapa susuan kita nak pertama aja, maka automatically bini-bininya lain tu, nak bini nombor 2, bini nombor 3, bini nombor 4, jadi mak susuan kita juga. Jadi mak susuan kita juga. Kenanya lah bini kepada bapa susuan kita. Walaupun si nyusu dengan perempuan 3 tu, nyusu dengan anak seorang tu tak aja. Maka automatically dalam Islam bini-bini bapa susuan kita ya jadi mak susuan kita kesemuanya, 4-4-nya. Okey. Isteri bapa ibu tiri susuan iaitu isteri bapa susuan yang kamu menyusu dengannya, istrinya yang kedua dan seterusnya. Isteri anak menantu susuan iaitu isteri kepada lelaki yang disusu oleh isterimu. Jadi semuanya boleh dinikahi. Haram hukumnya kita menikahi yang ada kaitan dengan susuan. Apa syaratnya tadi? Setengah ulama kata 3 kali kenyang. Ada setengah ulama kata 5 kali kenyang. Saya lebih condong kepada nak 5 kali kenyang. Biar kecil ya nyusu dengan perempuan ya 5 kali kenyang. Yang kenyang tidur. Yang nyusu sampainya tidur, artinya kenyang. Semua nyusu, dicut-cut tadi semua lagi. Artinya kenyang, ya ada 1 kali. Kemudiannya bangun, cari nenen lagi. Maknya susuannya pun nenenkannya. Sampai kenyang. Diberi lagi semua lagi. Dah semua kenyang. Ada 2 kali kenyang. Mungkin malam lagi sekalinya nak nyusu. Dini harinya nak nyusu lagi. Esok paginya nak nyusu lagi. Ada 5, ada 6, ada 7, ada banyak. Syaratnya tak 5 aja. 5 kali kenyang. Automatically anaknya jadi anak susuan. Hukumnya sama macam adik-beradik kandung. Hukumnya si batal semayang dalam mazhab Syafi'i. Si boleh kita nikah dengannya. Cuma yang bezanya si dapat menerima pesaka aja. Muda wadi benar dapat menerima pesaka. Di balik susuan si dapat menerima pesaka daripada bapa susuannya. Siapa? Ya aja bezanya. Hukum dia para ulama fiqh telah tadi perempuan yang haram dikawini untuk sementara waktu sahaja ialah perempuan yang haram dikawini disebabkan oleh halangan tertentu. Jika halangan itu hilang, perempuan itu boleh dikahwini. Jika akad kahwin berlaku sebelum halangan tersebut hilang, akadnya batal. Ada perempuan diharamkan kita nikahnya buat sementara waktu. Contohnya apa? Kita nikah dengan seorang perempuan, nyada adik perempuan. Boleh sih kita nikah kakak, nikah adik juga. Boleh sih? Boleh. Jadi adiknya haram sementara. Tapi kalau kakaknya udah dicerai atau meninggal dunia, boleh kita nikah dengan adik perempuannya. Tapi masanya masih jadi ipar kita, sih boleh. Haram. Punya akad pun akadnya terbatal. Katalah orang tu si tahu agama, si tahu hukum. Yang nikah dengan perempuannya, adik dia nikah juga di madu. Ada berlaku dulu.
Saya ingat di kampung lah, jiran. Tiga orang adik-beradik bini ni nikah. Setahu. Padahal nikahnya terbatal, sah. Anak dianggap anak zina. Karenanya sengaja. Jadi dia haram sementara. IPA adalah haram sementara namanya. Masa kakaknya dia nikah dengan kita, adiknya boleh kita nikah. Tapi mun kakaknya dah dicerai atau mati, maka boleh kita nikah dengan adik perempuannya. Jadi IPA adalah haram sementara dinikah. Okey. Yang satu. Berkahwin dengan dua beradik sekaligus di madu Sabar juga sih boleh. Haram memadukan dua beradik sama ada kedua-dua beradik itu dari satu keturunan atau dua beradik susuan. Sama juga. Sama ada akad nikah dengan kedua-duanya dijalankan serentak ataupun waktu yang berbeza. Pun sih boleh. Itu nikah dengan kakaknya, minggu depan nikah dengan adiknya. Sih boleh. Nak nikah terakhir terbatal. Sih sah. Walaupun akad nikah. Akadnya terbatal. Kena kakaknya masih belum dicerai. Kakaknya belum mati. Dia hidup. Ni gaya kau nak nikah dengan adik. Si boleh. Ini tu banyak nak skandal-skandal ya. Nikah dengan kakak, skandal dengan adik ipar. Lagilah. Okey? Lagilah berdosa. Perempuan yang harap dikawini untuk sementara waktu tadi itunya tadi. Wa antajma'u, apa kata Allah Taala mengharamkan nikah di beradik tak? Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Innallaha kana ghafurar rahima. Dan diharamkan juga kamu menghimpunkan di antara dua beradik. Allah sebut surah Nisa ayat 23. Sekaligus untuk menjadi isteri kamu, kecuali apa yang telah berlaku pada masa lalu. Masa kita sih tahu, ya Allah maafkan. Sungguhnya Allah amat mengampun, lagi amat mengasihani. Jadi pengharaman itu bukan daripada hadis, bukan daripada pendapat ulama, tapi daripada Al-Quran sendiri. Wa antajma'u bainal ukhtain. Haram kamu menghimpunkan dua adik-beradik. Nikah dengan dua adik-beradik sekaligus. Haram. Maka setakat ajak dulu. Allahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.